Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu ini dapat kita kembali dalam siri kuliah kita dan insya-Allah menyambung siri bacaan kita terhadap kitab Talbis Iblis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tipu daya iblis. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berada di atas agamanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan baca atau sambung dalam bab generasi sufi mengaku berpedoman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay. Sebelum daripada tu, tidak lupa kita mengucapkan selamat hari raya lah kepada sahabat-sahabat kita. Ramadan baru ni kita cuti kan. Ramadan baru ni kita cuti dan last kelas kita pada 15 hari bulan 3 22, mana hari sebelum daripada Ramadan. Jadi sepanjang Ramadan kita cuti dan hari ni kita dapat sambung, alhamdulillah. Jadi selamat hari raya Aidilfitri, walaupun dah hari ni dah lebih dah ni, berapa 15 Syawal lah. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal pekerjaan kita yang kita lakukan sepanjang Ramadan lah, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kembali kita kepada kitab ni. Kita baca, dia generasi pertama sufi mengaku berpedoman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maknanya golongan-golongan sufi yang kita kenali sebagai sufi inilah. Kalau kita flashback balik cerita kita ni, ada satu kelompok manusia yang sangat suka kepada ibadah dan sangat suka kepada penyucian jiwa. Tetapi dalam kejahilan mereka, mereka akhirnya melakukan ibadat yang tidak disyariatkan dan mereka menyucikan jiwa dengan jalan yang tidak diperintahkan. Boleh faham? Mereka ni orang yang suka ibadat. Bila kita tengok muka dia, bila dia tengok penampilan dia, pakaian dia, mereka ni ahli ibadah. Tapi bukan semua ahli ibadah itu ada ilmu. Di mana apabila mereka berada dalam kejahilan, tapi dalam masa yang sama mereka suka buat ibadat, di situ ada ruang untuk syaitan menipu mereka. Akhirnya mereka melakukan apa yang tidak disyariatkan dan mereka menyucikan jiwa dengan jalan yang tidak diajarkan. So, apa masalah dia? Masalah dia ialah bila mereka buat sesuatu yang tidak disyariatkan, mereka menyimpang daripada perintah Allah dan Rasul. Mereka meninggalkan syariat yang sebenar. Itu masalah dia. Tak boleh kita kata, apalah asal dia buat baik je, nanti Allah Ta'ala bagilah pahala kat dia. Siapa yang berhak untuk kata Allah Ta'ala akan bagi pahala kat dia, sedang Allah tidak perintahkan apa yang dia buat? So, itu masalah dia. Sekarang ni ramai orang yang mengaku dia ahli sufi, yakni dia ni suka buat ibadah, ahli ibadah, tetapi menyimpang daripada Quran dan Sunnah. Okay? Persoalan dia, apakah itu sebenarnya ahli sufi sejak daripada dulu, ataupun ada kelompok sufi yang benar dan ada kelompok sufi yang jahil? Sebenarnya
Orang-orang dahulu, zaman salafus salih, orang-orang yang menyucikan jiwa, ahli ibadat, rajin buat ibadat ni, mereka ni bukan orang jahil. Mereka dalam beribadat, mereka masih mengikuti panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi oleh kerana zaman akhir, maka termasuk dalam kumpulan ini, kumpulan sufi ni, orang-orang yang jahil, yang boleh ditipu oleh syaitan. Okay? Boleh ditipu oleh syaitan. Kadang-kadang sampai ke tahap mereka ni bersuluk di atas gunung. Suluk atas gunung sampai ke satu tahap level dia sudah tidak terikat dengan syariat. Maka apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk orang-orang biasa, dia ni sudah tak terikat dengan syariat. Tak perlu solat, tak perlu puasa, tak perlu. Apakah itu sufi yang sebenar, atau bagaimana sifat sufi yang sebenar bagi orang yang nak menjadi ahli sufi, bagi ada orang yang cinta kepada ibadah, dan semestinya seorang Islam cinta kepada ibadah. Bagaimana generasi ahli ibadah, golongan sufi terdahulu yang asal, okay? Yang asal, supaya kita tak tertipu. Hari ni kumpulan tu mayu, dulu orang pun tarekat, orang sufi. Orang sufi dulu dengan sufi sekarang ada beza? Ada. Jangan hanya ambil nama sufi je. Tapi beza, dulu sufi dulu ikut Quran dan Sunnah. Sufi sekarang ikut hawa nafsu. Nama sama tapi cara yang berbeza. Jadi itu kita kena hati-hati. Generasi pertama sufi, orang dulu, mengaku berpedoman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maknanya apa? Berpedoman, apa yang dia nak buat dalam amalan dia akan rujuk Quran, dia akan rujuk Sunnah. Bukan hawa nafsu. Apa maksud hawa nafsu tu? Tak ada Quran sebut, tak ada hadis sebut, tapi dia rasa benda ni baik. Takkan Allah Ta'ala tak terima. Macam zikir, hu. Ada Quran sebut, suruh kata, sebutlah nama Allah. Memang Allah Ta'ala sebut. Ada tak Nabi ajar? Duduk dengan sahabat, hu. Tak ada Nabi sebut. So, apa yang kamu buat ni datang daripada mana? Dia kata, ini adalah rasa hormat kepada Allah. Itu bukan agama, itu hawa nafsu. Agama ni datang daripada petunjuk Allah dan Rasul, Quran dan juga As-Sunnah. Orang sufi-sufi dahulu, dia tak buat kerja-kerja pelik. Dia buat ikut pedoman Quran, dia buat ikut panduan Sunnah. Sungguh syaitan hanya dapat mengelabui mereka melalui celah keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh para penganut fahaman ini. Jadi oleh kerana sebahagian daripada sufi itu jahil, maka akhirnya syaitan mudah tipu. Lalu jadilah generasi kemudian dengan generasi awal sufi ni tak sama. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti pernah sebut. Dia kata sekarang ni sudah tidak ada sufi yang betul-betul boleh bawa kepada jalan sufi yang sebenar. Kalau ada, tunjuk kat dia. Dia kata, aku akan jadi murid dia. Tapi tak ada. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti pun dah meninggal. Kemudian orang yang menjenamakan diri sebagai tarekat, so ikut Quran dengan sunnah yang sebenar, pada dia kata tak ada. So kalau kita kata wallahu ta'ala alam, kita bukan nak hukum semua, cuma nak sebut generasi awal dulu golongan sufi ni ikut Quran dengan sunnah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesekali terlintas di dalam jiwaku satu noktah dari sekian banyak noktah kaum sufi selama beberapa hari. Namun aku tidak mahu menerima lintasan itu tanpa merujuk dua saksi yang adil, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apa maksud perkataan ni? Kadang-kadang orang dalam dunia sufi ni kan, dia mari pemikiran-pemikiran, dia mari idea-idea, dia mari lintasan-lintasan dalam jiwa dia. Allah Ta'ala suka macam ni. Oh, ini tanda kita nak sayang kepada Allah. Ini tanda kita nak hormat kepada Allah. Ini kita nak beradab kepada Allah. Macam-macam dia guna istilah-istilah. Orang panggil lintasan-lintasan hati seorang sufi.
Tapi kata Abu Sulaiman Ad-Darani, setiap kali terlintas dalam diri aku lintasan-lintasan itu, aku tak akan terima melainkan aku merujuk dulu Quran dan juga sunnah. Ini kalau kata, walaupun dia kata hu tu, dalam Quran tak ada pun sebut hu. Bukan sebut suruh kita zikir dengan nama hu tu. Dalam hadis tak ada pun Nabi ajar sahabat dulu duduk berhu tu. Jadi maknanya apa? Kalau pun kita datang ada lintasan, kena merujuk kepada Quran dan juga sunnah. Ada seorang Tok Syekh Naqsyabandi. Nama dia apa? Nazim Haqqani. Dia sampai ke tahap, dia kata aku ni umur 80 tahun, malaikat sebelah kiri dah tak tulis dah. Sebelah kanan saja yang tulis. Lintasan. Betul ke? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sedang Allah Ta'ala tak ada exception bagi pengecualian. Orang umur 80 tahun ke siapa ke, setiap orang ditulis baginya amal ibadat dia. Kalau orang tak tulis dosa ni, nama dia maksum. Tok Syekh tu maksum ke? Itu adalah kesesatan dan kejahilan. Okey? Dan sebab itu fatwa Gazet di Malaysia ni, tarekat Naqsyabandi Al-Haqqani, Al-Aliyah Al-Haqqani ni sesat. Pasal tok guru dia tu banyak perkara-perkara yang menyimpang daripada Quran dan juga As-Sunnah. Okey, walaupun sekarang ni ada orang yang cuba nak neutralkan dia, tapi sebenarnya kita tak akan dapat petunjuk yang benar sehinggalah kita bandingkan dengan Quran dan juga As-Sunnah. Ini perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani, tokoh ibadat, ahli ibadat dulu. Dari Abdul Hamid Al-Hubuli, dia menuturkan, aku mendengar Sarri berkata, siapa yang meyakini ilmu batin menyalahi hukum zahir telah keliru. Maknanya kalau dia buat benda ilmu batin dia tu bertentangan dengan ilmu zahir, yakni ilmu syariat, maka sebenarnya dia telah keliru. Kerana sebenarnya dalam isu penyucian jiwa, dia tidak akan suci jiwa melainkan melalui jalan syariat yang benar. Kerana Nabi SAW datang untuk menyucikan jiwa. Melalui mana? Melalui syariat. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Allah Ta'ala sebut Rasul antara tugas dia datang menyucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi nak suci jiwa dengan apa? Dengan syariat lah. Kata di Abdul Hamid Al-Hubuli ni, dia dengar Sarri berkata, siapa yang kata ilmu penyucian jiwa, ilmu hakikat ni bersalahan dengan syariat, lain daripada jalan syariat, maka itu sebenarnya kekeliruan. Tak ada, tu sebenarnya kekeliruan. Kalau ni jalan syariat, ni jalan hakikat, beza dua tu, maka itu salah, keliru. Yang ada ialah yang benar. Siapa yang jaga syariat dia dengan betul, itulah jalan yang menyampaikan dia kepada penyucian jiwa. Dan siapa yang nak menyucikan di jiwa dia, dia mesti berjalan melalui syariat yang benar. Okay, dia mesti berjalan melalui syariat yang benar. Baik, dari Al-Junaid dia menegaskan, mazhab kami terikat dengan dua asas, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mazhab kami terikat dengan dua asas, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Junaid juga berseru, ilmu kami bergantung pada Al-Quran dan Sunnah. Siapa tak hafal Quran, tidak menulis hadis dan tidak mendalami agama, ketahuilah bahawa dia tidak boleh diikuti. Kata Al-Junaid Al-Baghdadi. Ni sohorlah, masyhurlah Junaid Al-Baghdadi ni kalau dari sudut ilmu tasawuf kan. Okay? Dia kata ilmu kami, Junaid dia kata ilmu kami bergantung kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Siapa yang tak hafal Quran, tidak menulis hadis, tidak mendalil agama, maka ketahuilah bahawa dia tidak boleh diikuti. Orang hari ni sufilah ni baca Quran pun tunggang langgang, hadis pun tak tahu, sebar hadis palsu, buat mari amalan-amalan yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Oh, ini adalah amalan tok guru dia, tok syekh dia. Orang sufi dulu tidak macam tu. Orang sufi dulu tidak macam tu. Al-Junaid menyatakan pula, kami tidak menerima ilmu tasawuf dari katanya dan katanya. Mana qila wa qala. Kami tidak menerima ilmu tasawuf dari katanya dan katanya, sanad riwayat. Melainkan dari rasa lapar, meninggalkan dunia, memutus segala kebiasaan dan keindahan hidup. Okay? Sebab kata tasawuf berasal dari kata syafa'ul mu'amalah, iaitu kejernihan interaksi dengan Allah. Makna asalnya iaitu meninggalkan dunia. Ni, kami tidak menerima ilmu tasawuf dari katanya dan katanya, melainkan dari rasa lapar, meninggalkan dunia, memutus segala kebiasaan dan keindahan hidup. Okey. Jadi banyak hak boleh pakai, bukan kata boleh pakai, hak terima secara bersanad lah kata. Kami tidak menerima ilmu tasawuf ni dari katanya dan katanya. Bukan kata mari ikut dan je. Melainkan dari rasa lapar, meninggalkan dunia, memutuskan segala kebiasaan dan keindahan hidup. Abul Husain An-Nuri berkata kepada salah seorang muridnya, siapa saja yang kamu lihat pernah mengakui adanya satu keadaan bersama Allah, yang saat dalam keadaan itu dia sanggup keluar dari batasan ilmu syariat, maka jangan kamu dekati orang itu. Dan siapa saja yang kamu lihat pernah mengakui adanya satu keadaan yang tidak sesuai dengan dalil, sementara sisi lahiriahnya tidak menunjukkan keadaan tersebut, maka curigailah agamanya. Faham sekali lagi? Bahasa kita pula kata, kalau ada kata kamu jumpa seorang yang dia kata dia ada keadaan yang bersama Allah, dia dekat dengan Allah, tapi dalam keadaan dia kata dia dekat dengan Allah tu, dia sanggup keluar daripada syariat Allah, maka jangan dekati orang macam tu. Jangan dekati orang macam tu. Dan siapa yang kamu lihat mengaku adanya keadaan yang tidak sesuai dengan dalil, tengok dia buat tak sama. Dalil kata macam ni, dia buat lagu ni, sementara sisi lahiriahnya tidak menunjukkan kondisi itu. Tapi tengok macam molek zahir dia, tapi perbuatan yang dia buat tak sesuai dengan dalil. Tengok watak macam juruh tu macam baiklah, tapi apa yang dia buat tak sesuai dengan dalil. Dalilnya para perintah Allah dan Rasul. Kata Abul Husain An-Nuri, curigailah agamanya. Kita kena hati-hati. Walaupun penampilan tu nampak okey, tapi dalil lah yang memandu kita memastikan apa yang orang tu buat betul ataupun tidak. Dia sesuai ataupun tidak dengan agama yang sebenar. Jadi maknanya orang sufi dulu, dia tak lari daripada syariat dan dia ikut Quran dan juga sunnah. Okay? Abu Ja'far dia berkata, sesiapa yang tidak menimbang perkataan, perbuatan dan keadaannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta sama sekali tidak mencurigai lintasan fikirannya, maka jangan kamu cantumkan orang tersebut ke dalam daftar para tokoh.
siapa yang perkataan dia, perbuatan dia, keadaan dia tidak diukur, tidak ditimbang dengan Quran dan Sunnah, serta sama sekali tidak mencurigai lintasan pemikiran. Maknanya kalau dia kata betul belaka hak dia kata, dia tak timbang pun perkataan dia dengan Quran, Sunnah. Sebaliknya apa hak lintasan hak mari dia kepala dia ikut belaka, maka jangan kamu cantumkan orang ni dalam daftar para tokoh. Yakni jangan anggap dia ni termasuk dari ulama. Jangan pakar dia orang ni. Bila dia sembang tengok merapu je. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, sembang merapu je. Walaupun orang panggil tok guru, walaupun orang panggil tok syekh, kita jangan panggil dia tok guru, jangan panggil dia tok syekh, sebab dia tak layak level tu. Dia adalah level penglipu lara. Bahasa mudah. Penglipu lara, tukang cerita. Dia bukan nak sebut ulama lah. Walaupun orang panggil dia ustaz. Jadi kena hati-hati. Kata Abu Ja'far ni, kita kena tengok je ustaz hok cakap tu. Kalau perkataan dia tidak ditimbang dengan Quran, tidak ditimbang dengan sunnah, dan semua hak dia cakap tu main bantai je, dia tak terlintas, tak curiga langsung lintasan pemikiran dia, maka jangan masukkan orang tu dalam kumpulan orang-orang yang patut kita ambil ilmu dia. Ni kita buat senarai. Hak ni orang boleh kita ikut, hak ni kita orang tak boleh ikut. Rupa-rupanya hak tak boleh ikut tu lah hak ikut Quran dan Sunnah. Pelik sungguh. Zaman kita ni pelik. Ulama pesan, kalau orang tu perkataan dia tidak ditimbang dengan Quran dan Sunnah, dan pemikiran dia rasa dia betul sama, hak ni curigai agama dia. Makna yang kefahaman dia, kalau orang tu setelah diukur, dia timbang perkataan dia dengan Quran, dia timbang perkataan dia dengan Sunnah, dan dia sangat hati-hati dalam soal agama, orang ni lah kita kena ikut. Masyarakat ni terbaliklah ni. Orang hak timbang Quran dengan Sunnah ni, hak dia kata sesat. Dia kata kalau mengajar sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis, kenalilah orang ni Wahabi, tak ingat ambil ilmu dia. Habis tu hak tak mengajar macam mana? Kena merapu, mencaruk dalam kuliah, hak tu boleh pula ambil. Pelik sungguh. Penulis berkata, tatkala semua pernyataan ini telah ditetapkan bersumber dari perkataan syekh kaum sufi. Highlight molek perkataan syekh ni. Perkataan syekh kaum sufi. Boleh tak? Sejumlah kekeliruan justru dinukilkan atau berasal dari beberapa syekh lain kerana jauhnya mereka dari ilmu. Kalau tadi bersumber daripada syekh-syekh sufi, ada juga yang keliru pada tu. Bukan syekh itulah, orang lain. Jika pernyataan tersebut memang benar bersumber dari mereka, maka ia tetap harus dibantah terhadap mereka, kerana kebenaran tidak mengenal nepotisme. Jadi, sedang daripada syekh lain, guru-guru lain, tak serupa dengan tu. Tok Guru Syekh Junaid Al-Baghdadi, apa Abu Ja'far ni, hebat betul. Tapi, kepada syekh-syekh tarikat lain, tak macam tu. Syekh-syekh tarikat lain, dia main ikut kepala dia, ya. Kalau ada pun dalil Quran dan Sunnah tidak pada tempat dia. Dalil kata, sebutlah nama Allah pada pagi dan petang. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Allah pada pagi dan petang. Jadi, itu perintah Allah. Nak sebut apa? Kembali kepada Rasulullah. Rasulullah ajar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia guna tu, dia sebut Allah, 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 Allah. Jadi dia guna pada konteks yang Nabi SAW sendiri tak guna. Jadi kalau macam ni, kita kena bantah dia. Kerana kebenaran tidak mengenal nepotisme. Jangan kerana dia tu keluar geng kita,
Akhir sekali kita tak bantah. Ni banyak orang ta'assub dia akan jadi gitu. Kalau benda tidak keluarga dia bantah. Kalau kena atas batin hidung dia tak bantah. Tetapi jika pernyataan tersebut bukan bersumber dari mereka, maka kami perlu mengingatkan manusia dari pernyataan dan pemahaman seperti itu, ia dari siapa pun sumbernya. Adapun kalangan lain yang menyerupai kelompok sufi dan tidak termasuk bahagian dari mereka, kalangan-kalangan seperti ini memiliki banyak sekali kekeliruan. Berikut akan kami sampaikan beberapa kekeliruan atas mereka seperti yang pernah kami dengar. Allah mengetahui bahawa tindakan ini kami upayakan semata-mata untuk membersihkan syariat dan kerana kegelisahan atas hal-hal yang disisipkan padanya. Kami tidak berurusan dengan siapa pun yang mengatakan atau melakukannya. Kami hanya sebatas menyampaikan amanah ilmu. Para ulama saja masih mengkritik satu sama lain serta saling menjelaskan kekeliruan para sahabatnya dengan tujuan untuk menjelaskan kebenaran, bukan untuk menyebarkan aib ulama yang keliru. Dia kata dia nak bongkarkan keduk. Tahu keduk? Bongkarkan pekung ahli-ahli sufi yang menyimpang ni. Bukan kerana nak saja-saja nak kritik, tidak. Tetapi kerana tugas dia untuk menjelaskan kebenaran. Jadi lepas ni kita akan dengar macam-macam kritikan dia terhadap golongan sufi ni kerana sifat mereka menyimpang daripada perintah Allah dan juga Rasul. Okey, sambung. Tidak perlu memerhatikan perkataan orang bodoh yang menyebutkan bagaimana si fulan yang zuhud dan dicari berkahnya itu dibantah. Kalau kita bantah Tok Guru dia kata, "Hai, jangan bantah dia tu. Dia tu orang alim tu, ada berkat tu." Jadi kalau ada orang bodoh yang tanya, macam mana orang yang zuhud dan dicari keberkatannya itu dibantah? Macam mana bantah orang yang hebat nak, ilmu dia, berkat dia? Jawapannya, hanya kepatuhan, kerana kepatuhan hanya ditujukan pada ajaran yang disampaikan syariat, bukan kepada orang yang mengamalkan syariat. Jangan tengok orang syariat ni, kena tengok sumber syariat dia. Perlu difahami bahawa boleh jadi seseorang yang termasuk wali Allah dan calon penghuni syurga punya banyak kekeliruan, dan kedudukan ini tidak boleh dijadikan penghalang kebenaran. Ketahuilah, siapa saja yang memandang pengagungan terhadap seseorang namun tidak memperhatikan apa yang berasal dari orang itu berdasarkan dalil, maka dia seperti seorang yang memandang mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihissalam namun tidak memerhatikan siapa sebenarnya Isa sehingga dia menuhankan Nabi Isa. Siapa saja yang memandang pengagungan terhadap seorang namun tidak memperhatikan apa yang berasal dari orang itu berdasarkan dalil, maka dia seperti orang yang memandang mukjizat Nabi Isa namun tidak memerhatikan siapa sebenarnya Nabi Isa sehingga dia menuhankan Nabi Isa. Jadi orang ni kalau perhati Tok Guru, Tok Syekh pun lagu tu juga. Jangan perhati Tok Syekh tu saja. Kena perhati sumber ambilan dia, barulah kita tak akan jadi menuhankan dia. Barulah tak jadi menuhankan dia. Andai dia memerhatikan Nabi Isa alaihissalam bahawa dia manusia biasa yang tidak boleh hidup tanpa makan, tentu dia akan menyikapi atau menganggap Nabi Isa alaihissalam sesuai apa yang layak disandangnya. Yahya bin Sa'id menuturkan, banyak cerita ni. Aku bertanya kepada Syu'bah, Sufyan bin Sa'id dan Sufyan bin Uyainah
dan Malik bin Anas tentang seorang yang tidak hafal hadis dan diduga kuat melakukan manipulasi atau pemalsuan hadis. Mereka semua menjawab keadaannya harus diperjelas. Kena detail. Ini. Imam Ahmad bin Hanbal pernah memuji seseorang, lalu dia menyebutkan kekeliruannya sedikit demi sedikit. Akhirnya Imam Ahmad berkata, sebaik-baik orang adalah si fulan, andai saja dia tidak punya kekeliruan. Okey? Jadi itu kita kena ambil panduan lah. Itu dia nak ambil panduan bahawa seorang itu mesti ditegur andai kata dia berbuat salah. Jadi penulis kita ni nak sebut dia ni nak tegur ulama-ulama dah ni. Kalau berbuat salah kita kena tegur juga. Macam cara nak tegur tu lah. Imam Ahmad pernah dia puji seorang, lepas tu dia tegur. Lalu dia kata sebaik-baik orang adalah fulan, andai kata dia tidak memiliki kekeliruan. Baik. Imam Ahmad berkomentar tentang Sari As-Saqati. Dia syekh yang dikenal baik makanannya. Namun selanjutnya manakala disampaikan kepada Imam Ahmad bahawa As-Saqati pernah berkata, saat Allah menciptakan huruf-huruf, maka bersujudlah huruf ba, maka Imam Ahmad pun berseru, jauhkanlah orang darinya. Maknanya bukan kerana tok guru, tok syekh tu kita pun kena ikut 100%. Ikut bila mana tepat dengan Quran dan Sunnah, tak ikut apabila menyalahi dengan Quran dan juga As-Sunnah. Zaman-zaman dulu pun lagu itulah ulama-ulama kita dulu. Mereka akan kira, maka akan buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, talbis iblis dalam bidang akidah. Dari Abi Abdullah Ar-Ramli bahawa dia menuturkan Abu Hamzah biasa berkhutbah di Masjid Jami' Tarasus dan para jamaah boleh memahami ceramahnya. Satu hari ketika dia sedang berkhutbah, ada seekor burung gagak menguak di atap masjid. Aku mendengar suara tersebut. Abu Hamzah pun spontan berseru, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Lantas orang-orang menyebutnya zindiq. Mereka meyakini dia penganut fahaman hululiyah dan zindiq, sehingga mereka tidak segan membunuhnya. Kuda miliknya dijual di depan pintu masjid dengan seruan penghinaan. Inilah kuda orang yang zindiq. Inilah kuda orang zindiq. Okay? Dalam bab akidah pun adanya tipu daya. Rupanya bukan ibadat saja. Dalam bab akidah pun ada juga. Dari Abu Bakar Al-Farghani bahawasanya dia berkata, Abu Hamzah setiap kali mendengar sesuatu selalu saja berkata spontan, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Maka itu orang-orang pun menyebutnya sebagai penganut keyakinan hululi, yakni wahdatul wujud. Sarraj menuturkan, ni talbis iblis ni. Dalam bab akidah dia percaya pada Tuhan ni benda pelik-pelik. Benda yang dipercaya tu. Siapa peringkat dia kata, dari istilah dia panggil wahdatul wujud ni. Dia menganggap bahawa dia sudah bersatu dengan Tuhan. Orang sufi banyak isu-isu berkaitan dengan wahdatul wujud ni. Sebab dia berfikir tentang Allah mengikut kacamata akal dia. Lalu masuklah pahaman-pahaman yang tak betul, yang mana disumbangkan oleh akal dia sendiri. Wahdatul wujud.
As-Sarraj menuturkan, aku menerima berita bahawa para penganut faham hululiyah menyatakan Allah Al-Haq sudah memilihkan materi-materi yang dia tempati dengan makna ketuhanannya, dan dia sudah menghilangkan unsur-unsur kemanusiaan darinya. Di antara mereka ada pula yang berkata dengan memperlihatkan bukti-bukti yang dianggap indah. Di antara mereka ada yang berkata Allah Al-Haq menitis pada materi-materi yang dianggap indah oleh alam semesta. As-Sarraj berkata, aku juga menerima berita bahawa sekelompok penduduk Syam ingin melihat Allah dengan mata hati di dunia itu sama dengan mata hati melihat Allah dengan mata kepala di akhirat. Macam mana tu? Dia kata sama je. Melihat Allah di akhirat tu sama dengan melihat Allah di mata hati di dunia. Boleh faham? Hari akhirat, nikmat dia melihat Allah. Lalu dia kata sama je nikmat melihat Allah di dunia dengan orang yang dapat lihat Allah dengan mata hati dia. Bahaya ayat dia ni dahsyat-dahsyat. Dia kata melihat Allah tu sama je dengan melihat mata hati di dunia. As-Sarraj berkata lagi, aku juga menerima bahawa budak milik Al-Khalil saat bersaksi kepada Abul Husain An-Nuri mengutarakan, aku kasmaran kepada Allah, dia pun kasmaran kepadaku. Mendengar pernyataan itu, An-Nuri menanggapi, aku mendengar Allah berfirman, yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Kasmaran itu tidak lebih hebat daripada mencintai. Kasmaran itu tidak lebih hebat daripada mencintai. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, kelompok hululiyah beranggapan bahawa Allah boleh dibuat kasmaran. Kasmaran ni dari sudut cita-cita lah, kita kata. Apa tepat dia bahasa kita? Kita tengok kejap. Kasmaran. Maksud kasmaran. Mabuk. Mabuk. Jatuh cinta sehingga mabuk. Fana maksudnya. Mabuk. Jadi dia kata mabuk tu tidak lebih hebat daripada mencintai. Kelompok hanya bahawa Allah boleh dibuat mabuk. Penulis berkata yang demikian dinamakan dengan kebodohan jika ditinjau dari 3 sisi berikut. Sisi pertama, bahasa. Bahasa kasmaran ni, kalau ikut pakai bahasa, hanya boleh digunakan untuk orang yang hendak dikahwini. Mabuk nak kahwin, istilah dia. Angau. Yang kedua, bahawa sifat-sifat Allah diketahui berdasarkan keterangan dalil. Sedangkan apabila merujuk dalil Allah Maha mencintai, tidak ada yang disebut Allah ni Maha angau. Allah Maha mencintai. Ada. Angau tu kasmaran tak ada. Sebab tu kita kena banding dengan Quran, banding dengan sunnah, baru kita tahu valid ke tidak lintasan tu. Baru kita valid lintasan tersebut. Yang ketiga, dari mana dia tahu bahawa Allah mencintainya? Ini namanya klaim tanpa bukti dan dalil syar'i. Jadi orang sufi ni kadang-kadang dia guna istilah-istilah pelik pada Allah. Macam mana dia tahu Allah suka istilah-istilah tersebut? Itu namanya berkata pada atas nama Allah, tidak mengikut syariat Allah. Okay. Dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dia mengisahkan, diceritakan dari Amal Al-Makki bahawasanya dia menuturkan,
Pada satu ketika aku berjalan kaki bersama Al-Husain bin Mansur di salah satu jalanan kecil di kota Makkah. Sambil berjalan aku membaca Quran serta Al-Husain mendengar bacaanku. Kemudian dia berkomentar, aku boleh saja melafazkan lafaz-lafaz seperti itu. Alhasil aku segera meninggalkannya. Okay? Jadi bila dia kata orang baca Quran, dia anggap dia pun boleh melafaz lah, baca ayat-ayat setanding dengan Quran. Pelik. Pasal apa? Pasal dia dah anggap dia ni ada ciri-ciri ketuhanan pada dia. Ataupun Allah dah bersatu dalam diri dia. Ataupun dia tu hululiyah ni. Ataupun wahdatul wujud ni, semua kejadian ni adalah Tuhan belaka. Ini adalah kepincangan dan kekeliruan yang ada pada golongan-golongan ini. Dinukilkan melalui sanad yang bersumber dari Abul Qasim Ar-Razi. Dia mengatakan, Abu Bakar bin Mamsyad bercerita, seseorang mendatangi tempat kami di Dainur dengan membawa sebuah keranjang, sebuah bekas. Dia tidak pernah meninggalkan keranjang itu baik pada waktu malam maupun siang hari. Orang-orang sekitar penasaran, lantas mereka memeriksa keranjang tersebut. Di dalamnya sebuah kitab karya Al-Hallaj. Judul kitab tersebut adalah Minar Rahmanir Rahim ila Fulan bin Fulan. Kitab ini dibawa ke Baghdad dan ditunjukkan kepada Al-Hallaj. Sesudah memeriksanya, Al-Hallaj berkata, ini memang tulisan tanganku dan aku sendiri yang menulis teksnya. Orang-orang berkata, sebelumnya engkau mengaku Nabi, sekarang malah engkau mengaku Tuhan pula. Maknanya pelik. Golongan-golongan sufi ni kadang-kadang dia punya cerita tu sampai ke level Tuhan lah. Dia punya ngaku tu. Al-Hallaj menjawab, aku tidak mengaku Tuhan, tapi inilah inti penyatuan antara kami. Dia kata, aku tak mengaku aku Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan dah masuk dalam diri aku. Sudah. Mengarut lagu tu nanya. Jadi kita jangan ambil ilmu pelik-pelik lagu tu. Kita belajar Quran, kita belajar hadis, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis, itulah agama bagi kita. Al-Hallaj lalu ditanya, ada kata, penulis yang sebenarnya adalah Allah, sedang tangan ini membatas sebatas alat. Dia jawab apa? Sebenarnya hujur tulis, aku kata ni Allah Ta'ala hanya tulis je. Al-Hallaj lalu ditanya, adakah orang lain yang sefaham denganmu? Dia menjawab, ada Ibnu Atta, Abu Muhammad Al-Jurairi dan Abu Bakar Al-Shibli. Namun Abu Muhammad menyembunyikan identitinya. Demikian pula sikap yang diperlihatkan oleh Shibli. Andai ada yakni seseorang yang terang-terangan mengutarakan pendapat ini, dia tidak lain ialah Ibnu Atta. Al-Jurairi dipanggil dan disiasat terkait dengan hal itu. Tanpa ragu dia menjawab, orang yang mengatakan perkataan ini kafir. Orang yang mengatakan pendapat ini harus dibunuh. Beratnya. Sesudah Al-Jurairi lalu tiba giliran Asy-Syibli untuk disiasat. Lalu dia pun menjawab, orang yang menyatakan pendapat seperti ini harus diamankan. Kemudian Ibnu Atta ditanya pernyataan Al-Hallaj itu dan dia berpendapat seperti pendapat Hallaj. Kesaksian inilah yang menjadi alasan utama Al-Hallaj dihukum mati. Hukum mati zaman dulu sampai peringkat tu. Abu Abdullah bin Khafif rahimahullah pernah ditanya tentang makna atau kandungan baik-baik syair berikut. Maha suci zat yang tampakkan watak kemanusiaan, dinampakkan secara sembunyi-sembunyi, sementara sinar ketuhanannya bersinar terang, lantas dia tampak nyata pada makhluknya dalam wujud manusia yang makan dan minum, hanya hingga makhluk melihatnya. Laksana pelayan sedang menatap pelayan. Tinggi bahasa dia hari ini. Maka Syekh Abu Abdullah bin Khafif menanggapi tegas, semoga laknat Allah menimpa orang yang mengucapkan syair seperti itu.
Isa bin Faruq ikut menjelaskan, ini adalah bait-bait syair gubahan Al-Husain bin Mansur. Dia pun melanjutkan, jika dia berkeyakinan seperti itu maka dia telah kafir, tetapi tidak menutup kemungkinan kata-kata yang seperti ini dinisbatkan kepadanya secara dusta. Jadi kalau tengok kepada, alamak, mana syahid hilang. Ni. Okey. Okey, jadi kalau tengok kepada macam mana perkataan-perkataan mereka itu, jelas sekali ada masalah dalam soal akidah. Masalah dalam soal akidah sehingga dia menganggap Tuhan ni boleh masuk dalam diri dia. Tuhan ni bersatu dengan makhluk dia. Dia mula mengucapkan ucapan-ucapan sehingga dia kata sebenarnya keluar mulut aku ni hak Allah Ta'ala, bukan hak aku. Gitulah bahayanya talbis ni. Talbis ni. Siapa pun ikat dia anggap dia boleh bercakap direct dengan Tuhan, tak perlu kepada Quran, tak perlu kepada Nabi. Malah Tuhan tu mari masuk dalam diri dia. Oh, ajaibnya, pelik ni. Penulis berkata, para ulama pada saat itu telah sepakat terkait penghalalan darah Al-Hallaj. Orang yang pertama yang mengatakan halal darahnya Hajjaj adalah Abu Amr Al-Qadhi. Lantas para ulama menyetujui pernyataannya. Namun Abu Abbas bin Suraij tidak memberi komentar apa pun terkait peribadi Hallaj, dan dia hanya berkata, aku tidak tahu apa yang dikatakan orang ini. Memang ada ulama yang tidak berpendapat serupa, namun jiwa adalah dalil yang namun ijma' adalah dalil yang terjaga dari kekeliruan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah melindungi kalian semua agar tidak bersatu padu atas kesesatan. Ini nak sebut sumber kepada ijma' kita itulah. Jadi apa pun dalam bab agama ni kena jelas, sesuai dengan Quran kata, kena jelas dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sehingga kita tidak tergelincir daripada landasan agama yang sebenar. Sekali lagi, penulis mengatakan, dan dari Abi Bakar Muhammad bin Daud Al-Faqih Al-Asbahani, dia menyatakan apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad adalah benar, bererti apa yang dikatakan Hallaj batil. Sikap faqih Abu Bakar terhadap Al-Hallaj amat tegas. Penulis mengatakan kerana kebodohan dan kurang memperhatikan ijma' fuqaha, maka sekelompok sufi bersifat fanatik terhadap Al-Hallaj. Dinukil dari Ibrahim bin Muhammad An-Nasrabazi, dia berkata, jika setelah para nabi dan orang-orang benar imannya masih terdapat ahli tauhid, maka Al-Hallaj itulah orangnya. Kita sebut tadi mengarut habis dah, tapi boleh ke pengikut dia, inilah ilmu betul. Jadi bahayanya talbis iblis ni sampai ke setahap untuk guru tu buat benda syirik sekalipun dia tak rasa benda tu syirik. Itulah. Aku berkata, jika demikian keadaan sebahagian besar penceramah dan para sufi pada saat ini, kerana seperti demikian keadaan sebahagian besar penceramah dan para sufi pada sekarang ini, kerana mereka semua tidaklah mengetahui syariat dan jauh dari pengalaman tentang hadis terkait Al-Hallaj, aku telah menulis satu kitab berisi penjelasan tentang tipu daya dan kebohongan Al-Hallaj dan komentar ulama terkait Al-Hallaj. Allah jualah yang menolong untuk menundukkan orang-orang yang bodoh. Jadi dalam soal akidah ni pun mereka ada talbis, tipu daya. Iblis telah tipu mereka sehingga mereka percaya tentang Allah apa yang Allah Ta'ala tak sebut, apa yang Allah Ta'ala tak ajar. Jadi sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca kitab ni, tapi conclusion kita ambil dua topik utama hari ni. Pertama, golongan sufi-sufi terdahulu ikut Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua, fitnah talbis iblis ni terhadap orang ibadat bukan sekadar dari sudut amal ibadat tidak disyariatkan, tapi mereka boleh menyusup sampai ke dalam hati dan merubah iktikad orang-orang ni.
sehingga akhirnya mereka beriktikad sesuatu yang pada dia level tinggi tapi sebenarnya adalah kesesatan. Macam mana iktikad level tinggi tu? Dia rasa level dia ni tahap ibadat dia ni, akidah dia mantap sangat-sangat, tapi tingginya tu tak ikut Quran dengan sunnah, akhirnya tidak terzahir pada mereka melainkan kebodohan. Baik, okay, kita berhenti setakat tu dululah. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang seterusnya. Hari ni berapa? 17.